Salam sejahtera saya ucapkan kepada Rashila. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu Boy pada hari ini. Jadi boleh Rashila ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Rashila? Okey, selamat sejahtera. Nama saya Vanessa Rashila, anak Desa Malang. Saya berbangsa Iban dan saya berumur 21 tahun. Boleh tak awak cerita tentang kaum Iban secara umum? Kaum Iban merupakan kaum peribumi asli, iaitu orang asal tertua yang tinggal di Pulau Borneo, dan mereka boleh dijumpai di Sarawak, Kalimantan Barat, Brunei, Sabah, iaitu Sabah dikenali sebagai Iban Merotai, dan di Labuan. Menarik sedikit latar Dan belakang. orang Iban biasanya tinggal di rumah panjang, ataupun kami panggil rumah panjang, iaitu berada di tepi sungai ataupun di tepi jalan raya. Jadi Rashila tinggal di rumah panjang ke? Saya sekarang kami sudah ada rumah moden. Oh. Jadi rumah panjang tu kebanyakannya di kawasan yang di kawasan pedalaman, di ujung-ujung, contohnya di Sungai Lupar, Sungai Saribas dan Sungai Rajang dan sebagainya. Sangat menarik ya perkongsian sedikit sebanyak latar belakang tentang kaum Iban daripada saudari tadi. Jadi Rashila, boleh saya tanya, jadi ada apakah budaya menarik yang ada pada etnik Iban? Baik, kalau dikatakan budaya banyak, tapi yang paling dominan iaitu budaya semasa hari perayaan. Itu kan kami menyambut hari Islam, hari Gawai. Hari Gawai itu kan merupakan hari selepas menuai padi, macam itulah. Lepas tu kami menyambut Gawai di rumah panjang, iaitu kan Gawai 1 Jun. Kami menyambut Gawai setengah malam, iaitu pada 31 Mei. Maksudnya tengah malam 1 hari bulan tu kami akan menyambut kami menyambut tengah malam lah. Jadi banyak aktiviti. Pada hari 31 hari bulan tu rumah panjang, semua rumah panjang tersebut dia akan bekerjasama untuk macam menyediakan makanan, membunuh haiwan, iaitu seperti kinze, untuk dan memanggang semua itulah. Pada malam petang 31 hari bulan. Lepas tu tengah malam pula akan ada banyak persembahan ataupun pertandingan lah, aktiviti seperti sukaneka ataupun kami panggil pekit kumang, pekit keling, macam tu. Macam pertandingan pertandingan meraihkan pertandingan lah banyak untuk mengeratkan hubungan. Kemudian orang rumah panjang akan menyediakan satu pokok ranyai yang kami panggil ranyai. Iaitu ranyai merupakan satu pokok pisang, akan diletakkan di tengah-tengah ruai. Ruai itu macam ruang di hadapan rumah panjang, untuk ruang halaman rumah. Jadi kan rumah tu panjang, jadi ruai itu ranyai itu akan diletakkan di tengah-tengah ruai tersebut, iaitu di hadapan rumah tuai rumah. Rumah tu adalah ketua kampung. Ketua kampung dia akan ada ketua kampung di rumah panjang tersebut. Jadi dia akan kami akan meletakkan ranyai, dan ranyai tersebut akan dihiaskan dengan macam ada makanan, goodies, ada makanan, ada duit, ada banyaklah bergantung. Jadi pada malam aktiviti tersebut, malam 31 Mei tersebut, kami akan mengelilingi macam ada beberapa wakil setiap rumah akan mengelilingi ranyai tersebut. Mereka akan mengetas makanan ke, macam apalah mereka dapat tu, contoh dapat makanan, dapat duit ke, macam itulah. Kiranya macam satu aktiviti yang untuk merapatkan hubungan macam tu. Jadi kalau kemudian pada dah malam tersebut kami aktiviti tersebut diadakan sebelum jam 12.30 malam. Jadi lepas tepat jam 12.30 malam kan dah 1 hari bulan. Jadi kami akan minum air pengayung. Air pengayung tu iaitu air macam air tuak, iaitu air beras. Dia yang dibuat daripada beras lah. Air tuak tersebut, air pengayung itu dia taklah diwajibkan untuk semua minum, tapi digalakkan. Sebab air pengayung tu, kalau kami dalam bahasa Iban, pengayung tu maksud dia gayu, faham ke? Dia macam gerai, memberi kesembuhan. Dia memberikan kesihatan, itulah untuk pengayung tu. Dia macam satu lambang untuk supaya hidup lebih sejahtera. Jadi 1 hari bulan tu macam biasa kami akan berkunjung ke rumah orang, rumah terbuka, dan merapatkan hubungan silaturahim. Dan satu lagi budaya kami selepas Gawai, macam seminggu ataupun 2 minggu selepas Gawai tersebut, kami akan mengadakan satu perayaan juga, iaitu dinamakan Nyeling Bidai. Nyeling Bidai tu kalau ditranslatekan, diterjemahkan secara tu, maksud dia menggolong tikar. Maksudnya penutupan Gawai lah. Kami akan aktiviti tersebut untuk menutup Gawai pada tahun menutup Gawai pada tahun tersebut. Pada tahun tersebut, lepas nyambut Gawai akan ada Nyeling Bidai. Itu saja. Kenapa saya cakap budaya itu menarik? Bagi saya menarik sebab budaya yang kami amalkan ini
kami saja yang mengamalkan. Maksudnya kaum lain tak mengamalkan pun mengamalkan pun adat ataupun budaya perayaan seperti itu. Memanglah kita orang akan tahu budaya perayaan ni saling mengunjungi untuk semuanya, tapi sebenarnya di sebalik aktiviti lain yang kami lakukan, itulah yang saya cakap tadi, mengilingi ranyai, mengiling bidai, dan kami sambut minum air pengayum. Aktiviti-aktiviti lah, itulah dikatakan menarik sebab tak semua kaum mengamalkan juga budaya seperti itu. Saya setuju sebab selalunya kan kita selalu dengar pasal kaum-kaum utama je kan. Jadi untuk kaum Iban ada tak pantang larang yang ada? Kalau pantang larang, dia banyak pantang larang sebenarnya, lagi-lagi pada zaman dahulu. Tapi sekarang kan semakin moden, jadi pantang larang tersebut dah tak diamalkan lagi. Jadi satu pantang larang iaitu kami orang Iban, masyarakat Iban, dia tidak boleh memakan daging buaya. Tapi kesebabkan Iban kan banyak memakan benda yang eksotik, macam ular ke boleh makan, ada sesetengah orang boleh makan yang tak ada pantang larang lah. Tapi kami paling tak boleh adalah makan daging buaya, walaupun sekarang kan dah dijual, tapi kami tetap tak boleh makan sebab dia merupakan kan seperti kita tahu buaya merupakan sumpahan pahlawan Iban, iaitu bujang senang tu. Jadi kalau orang Iban makan daging buaya tersebut, maksudnya macam kami masyarakat Iban ni tidak menunjukkan rasa hormat terhadap buaya tersebut. Sebab kan dia merupakan pahlawan Iban. Jadi kalau kami makan, lagipun walaupun dah berunsur zaman, orang masyarakat Iban masih tak berani lagi nak makan sebab tak nak ambil risiko terhadap sumpahan tersebut. Sebab buaya dia boleh, macam mana cakap, dia boleh menghidu ataupun dia boleh tahu kerap orang yang memakan buaya. Contohnya kalau kami makan buaya kan, lepas tu kami pergi ke sungai ataupun yang ada buaya kan, dia boleh hidu. Jadi benda tu akan makan dia macam kiranya bahayalah untuk orang yang makan tadi macam tu. Jadi maksudnya buaya tu dia dapat kenal pasti siapa yang pernah makan daging buaya. Jadi dia ingin balas dendam lah. Dia macam ingin membalas dendam sebab dia tahu dia tahu kerabat-kerabat dia macam tu. Dia boleh hidu. Itulah salah satu pantang larang. Okey, menarik. Baiklah. Jadi kita tengok pasal pantang larang. Sekarang bolehkah Syirah bagi tahu kita orang contoh makanan tradisional kaum Iban? Kalau makanan tradisional yang paling kita tahu adalah manuk panso. Apa? Manuk panso yang dimasak dalam buluh. Saya pernah makan. Sedap. Jadi selain tu pun banyaklah makanan, contohnya manuk panso tadi. Lepas tu umai. Umai tu macam yang bobo. Macam tu umai. Kasam banyak ada juga. Kemudian apa lagi? Kalau kuih kami ada apa nama tu, penganan, tahu tak? Dia satu kuih yang satu penganan tu yang dibuat dia tek dia gula apung yang macam Maggi tu, tahu tak? Dia macam Kuih jala. dia macam kuih jala tapi dia penganan macam tu. Kita dalam kuih tradisional kami. Banyaklah setiap kali hari gawan memang akan ada makanan tu dengan kuih sepit. Kuih sepit. Itulah dengan tu selalunya penganan tu sekarang pun dah jarang di banyak orang buat, tapi nenek-nenek dulu selalulah buat tu yang tek tu. Itulah contoh makanan tradisional. Keterangan yang sangat jelas ya. Saya pun sedang terbayang macam mana rupa bentuk kuih itu sekarang. Okay, jadi kita dah tanya banyak benda lah. Kita tahu pantang larang, asal makanan dan sebagainya. Sekarang ni kami tertanya-tanya lah juga. Jadi bolehkah Rashiela menceritakan serba sedikit tentang pakaian tradisional kaum Rashiela, kaum Iban? Jadi pakaian tradisional kan ada lelaki perempuan, mempunyai nama yang berbeza, tapi dia punya corak tu hampir sama, iaitu corak macam kuat kumbu, corak motif macam mana cakap ya, motif yang cantik lah, corak Iban. Aku tak tahu macam mana cakap. Jadi kalau lelaki kami akan panggil baju burung, iaitu dia macam singlet, dia macam vest tapi dia ada corak, cantik lah. Dia macam vest lah, dia sleeveless. Kemudian kalau yang perempuan kami panggil tu baju ngepan. Baju ngepan tu ada manik, ada selampai tu selendang. Lepas tu ada sugu tinggi yang dekat kepala, hiasan kepala lah. Dan banyak lagi lah aksesori dia yang shilling-shilling semua tu, itulah nama dia. Ngepan dan baju burung. Ngepan dan baju burung. Adakah Rashiela berbangga menjadi kaum Iban? Soalan yang sangat baik. Saya sangat berbangga. Jadi anda boleh lihat cara saya explain tadi, menerangkan. Dan jadi menunjukkan saya sangat berbangga. Dan saya
ingin meneruskan legasi ini. Wah, terima kasih sebagai orang tua. Saya kahwin dengan orang ibadah. Ya, dan semoga lah ada adat yang telah diamalkan secara turun-temurun dapat diasimilasikan. Baik, saya akan Diasimilasikan. Ya, walaupun zaman sekarang dah makin berubah, teknologi dah makin moden. Betul. Kita selalu kita dengar juga peribahasa bahawa biar mati anak janganlah kita mati Ajal. Ya. Ya. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima Terima kasih, kasih Rashida. Rashida.